Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi persekolahan penggal pertama tahun 2022 di bawah kawalan Kementerian Pendidikan bagi para pelajar tahun 10 hingga tahun 13 secara fizikal telah bermula sejak hari Isnin 3 Januari 2022. Sehubungan itu, Yang Berhormat Datuk Seri Setiawang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan, beserta rombongan membuat lawatan kerja ke Sekolah Menengah Sufri Bolkiah yang ditempatkan sementara di bangunan Sekolah Menengah Muda Hashim. Lawatan antara lain bertujuan untuk memantau peringkat pertama pengajaran dan pembelajaran secara fizikal di sekolah dan pada masa yang sama meninjau persediaan bagi peringkat kedua permulaan persekolahan serta prasarana sekolah. 18 kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin di negara Brunei Darussalam menjadikan keseluruhan kes meningkat kepada 15,550 kes. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan 8 dari kes tersebut adalah kes tempatan, manakala 10 kes import. Sementara itu, 3,014 ujian makmal dilaksanakan dalam tempoh 24 jam, manakala kadar kes positif berpuluhan 6%. Satu kes telah disahkan meninggal dunia, sementara itu 111 kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 6 kes sembuh dicatatkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 15,337. Manakala kadar penggunaan katil di kesemua pusat pengasingan adalah 2.6%. Sehingga 5 Januari 2022, kadar keseluruhan penduduk yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin 94.6%, untuk 2 dos vaksin 93.5%, sementara 25% bagi penerima 3 dos vaksin. Sementara itu, tanda kompaun dikeluarkan bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari 10 malam hingga 4 pagi. Tamu mingguan Kompleks Pasar Neka dan Tamu Tutong pada setiap hari Khamis dan Ahad mula beroperasi setelah ditutup sejak 12 Ogos 2021 disebabkan oleh gelombang kedua COVID-19. Tamu tersebut beroperasi pada kadar kapasiti 100%. Pembukaan semula adalah berikutan penelitian terhadap impak penularan wabak COVID-19 pada ekonomi yang dibuat oleh Jawatankuasa Pandu COVID-19, termasuk pada mendukung pelan pemulihan kebangsaan COVID-19 dan dilaksanakan mengikut garis panduan yang ditetapkan. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri melalui Jabatan Bandaran Tutong menyarankan para penjajah dan pengunjung untuk memberikan kerjasama dan mematuhi garis panduan yang berkuat kuasa pada masa ini. Hanya penjajah yang berdaftar sahaja yang telah melengkapi 2 dos vaksin dibenarkan untuk berjajah. Manakala bagi penjunjung, sama ada yang sudah atau belum bervaksin, masih dibenarkan hadir, mestilah menunjukkan keputusan antigen rapid test yang negatif. Manakala bagi kanak-kanak yang berumur 18 tahun ke bawah yang belum menerima dan melengkapkan sebarang vaksin, hendaklah ditemani oleh orang dewasa yang telah melengkapkan vaksin. Kami merasa gembiralah, alhamdulillah sudah membukakan dengan peraturan-peraturan dari segi kesihatan dan peraturan-peraturan lain dah diarahkan kami dari semasa ke semasa. Mesti harus yang menjaga SOP. Jadi kami rasa gembira. Ni orang sikit banyak pun dapat rezeki lah. Betul ramai tapi okey jugalah. Pagi-pagi pun sudah pukul 6.30 pun ada orang membeli barang. Program pendedahan belia-belia yang berpotensi untuk menceburi bidang pertanian berteknologi tinggi kali ke-6 berakhir dengan penyampaian sijil kepada para peserta. Inisiatif yang mendukung Pelan Strategik Jabatan Pertanian dan Agri Makanan 2016-2022 itu dihasrat dapat meningkatkan keluaran sektor pertanian selain menarik minat para belia untuk berkecimpung dalam bidang pertanian dan perusahaan pertanian sebagai perniagaan yang menguntungkan.
Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Haja Masliana Yulia binti Abdullah, Pemangku Pengarah Pertanian dan Agri Makanan. Dengan adanya program ini, Jabatan Pertanian dan Agri Makanan berharap ia akan dapat meningkatkan pengetahuan yang menyeluruh kepada para peserta dan mencapai objektif bagi melahirkan para usahawan belia pertanian yang komited, progresif dan produktif. Alhamdulillah dari segi feedback program-program ataupun belia-belia yang mengikuti program ini banyak feedback yang diberikan adalah efisien dan efektif dari segi ilmu-ilmu yang didedahkan kepada mereka. Para peserta berpuas hati dengan program tersebut dan berusaha menceburi bidang pertanian kerana ia dapat mendedahkan para belia dengan pelbagai kaedah bertani. Saya berpuas hati dengan model-model yang diberi oleh pertanian. So, kita ni pun mengetahui berbanyak macam seperti macam penggunaan racun, penggunaan baja, yang teknologi seperti fertigasi, hidroponik dan greenhouse. Minat saya untuk mengetahui menerokai lebih terperinci lagi bidang pertanian ini, dan ini pun adalah salah satu rancangan saya untuk mencabarkan diri saya mengikuti bidang pertanian ini. Berbagi rezeki, moto bagi perusahaan Unique Beauty dan Uniturific dalam mengorak langkah menjalankan perniagaan berasaskan produk kecantikan. Perusahaan tersebut memfokuskan terhadap melahirkan lebih ramai usahawan, terutama dalam kalangan wanita yang bukan sahaja untuk mencari keuntungan semata-mata. Sentiasa berfikiran positif dalam mengharungi cabaran di samping memberikan galakan dan motivasi serta sama-sama memajukan diri menerusi bidang keusahawanan adalah prinsip yang diamalkan oleh perusahaan berkenaan ketika berhadapan para pelanggan. Kami pun sini amat mengala-alakan everyone untuk join our team, Warriors, without model at all. If you guys want to join, don't worry, Sanya, kami akan coach you, we'll train you pasal business. Even if kamu ada knowledge about business ke apa. Pengurus pemasaran perusahaan Unique Beauty dan Uniturific juga menyarankan belia-belia di negara ini untuk berani berkecimpung dalam bidang keusahawanan bagi menjana ekonomi negara dan diri sendiri. Mesti ada positive mindset, pasalnya in this business there's always ups and downs. So kalau you down atau tidak boleh you give up saja terus macam tu. Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Mactel Telecommunications Sistem Sendirian Berhad Mactel akan menawarkan perkhidmatan pesanan ringkas SMS bagi mendapatkan keputusan penilaian sekolah rendah PSR bagi tahun 2021. Ibu bapa, penjaga dan pelajar boleh mula melanggan perkhidmatan ini hari ini. Ibu bapa, penjaga dan pelajar yang ingin melanggan perkhidmatan tersebut dikehendaki mendaftar secara dalam talian melalui laman sesawang www.moi.gov.bn atau portal e-Darussalam di www.gov.bn. Pendaftaran juga dapat dilaksanakan melalui khidmat pesanan ringkas SMS dengan memasukkan teks berikut: MOE, jarak REG, jarak kod pusat, jarak nombor calon dan dihantar ke 8885555 bagi pelanggan DST dan 38666 bagi pelanggan Progresif Sendirian Berhad. Tiada bayaran akan dikenakan sewaktu pendaftaran, namun pembayaran sejumlah RM3 akan dikenakan bagi setiap keputusan SMS yang diterima. Maklumat lanjut hubungi melalui email moeresults@macbrunei.com atau layari laman sesawang tertera. Pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung Ratai Mukim Bokok Daerah Temburong akan diadakan pada 9 Januari 2022 pukul 8 pagi di Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok. Bagi pengundi yang akan menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK, pengundian akan dibuka selama 3 hari bermula hari ini pukul 8 pagi dan ditutup pada hari Ahad 9 Januari 2022 pukul 11 pagi.
Majlis akan diadakan secara pandu lalu di kawasan Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok sehingga pukul 11 pagi. Calon tunggal yang layak mengisikan jawatan tersebut adalah Awang Khairul Anwar bin Jumaat yang merupakan seorang graduan Sarjana Muda Syariah Universiti Brunei Darussalam. Maklumat lanjut mengenai calon boleh didapati di bahagian calon-calon di aplikasi Mudah Alih e-Undi PMKK.